Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tuan Imam kita, Tuan Haji Khairuddin, Tuan Pengurusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Al-Ihsan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dah bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, yang merupakan juga filem star kita, dah sama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Siapa kat sini kali pertama jumpa yang bahagia Datuk? Cak kata. Alhamdulillah, maksudnya masing-masing sudah biasa bertemu dengan yang bahagia Datuk. Mungkin kali ini orang kata berhadapan, mungkin sebelum ni di YouTube, televisyen dan sebagainya, ataupun dalam panggung wayang ke kan, Zim Al-Kazim, mungkinlah kan. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita nak dengar tausiah daripada yang berbahagia Datuk. Tajuk yang telah kita pilih sepakat bersama-sama iaitu Rasulullah yang dirindui, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu kalimah doa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi minta supaya umat ini untuk sentiasa membacanya 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap petang. Kerana apa? Dengan bacaan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhak untuk mendapatkan kecintaan Nabi, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah doa dia? Kita baca sama-sama. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Lagi sekali, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah. Hanya dengan 3 kali setiap pagi dan setiap petang kita berhak mendapatkan kecintaan dan keredaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang terdahulu tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebelum kita nak teruskan pada soalan yang pertama kepada yang berbahagia Datuk. Orang dahulu perlu melalui peperangan Badar, Khandaq dan Ahzab dan sebagainya. Lebih daripada 63 peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ada jihad ini, para sahabat radhiyallahu ajma'in berhak mendapat kecintaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeza dengan umat yang terkemudian seperti kita ni tuan-tuan dan rahmati Allah. Hanya dengan 3 kalimah ini kita berhak juga mendapatkan kasih Allah dan kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi persoalannya tuan-tuan dan rahmati Allah, kita nak dengar kupasan daripada yang bahagia Datuk. Iaitu persoalannya, tapi kadang-kadang kita tak sanggup untuk bersusah-susah. Seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Jin ayat ke-13. Sepatutnya bila kita dah dapat agama Islam ni, sepatutnya kita kena bersemangat seperti surah Jin ayat 13. Wala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Jangan takut kalau kita rugi sedikit. Rugi sedikit pun tak apalah di dunia ini, semata-mata nak beriman dan mengasihi dan mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai agama ini tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi soalan dia, adakah kita sanggup untuk bersusah-susah untuk membalas cinta dan rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita nak dengar kupasan daripada yang bahagia Datuk. Bagaimana kita nak jadikan supaya kita tak takut pun dengan kerugian yang sedikit. Silakan yang bahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard وما بينهما في 6 أيام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Terima kasih kepada Da'i Ahmad selaku moderator pada malam ini, kepada Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Al-Ihsan, pada tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Soalan yang pertama,
kita mengatakan bahawa kita ni cinta kepada majlis ilmu, cinta dengan berada dalam taman-taman syurga, raudhah ilmu ni. Kita suka bila kita mendengar tausiah, ceramah, tazkirah tentang Nabi, tentang Quran dan sebagainya. Sebab apa? Sebab belum ada cabaran. Cuba ada cabaran. Cuba ada cabaran. Dekat Shell tu, kawasan lapang tu, nama supermarket apa? Ion. Orang hantar dalam WhatsApp, datang cepat, ada orang kaya bagi seorang 100. Ada orang kaya, dia bagi setiap orang yang datang RM100, RM1,000. Agak-agak berapa orang tinggal dalam masjid ni? Dengan saya pun pergi sekali. Itu baru RM1,000, RM100. Bagi beras peri pun tak datang dah. Malam ni sumbangan beras percuma. Malam ni ceramah agama. Mana aku nak pergi? Ceramah ke, kuliah maghrib ke, beras percuma. Ustaz Kazim tu YouTube pun ada. Beras mana nak ada YouTube pun. Itulah dia cabaran. Kita bercakap, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh cakaplah cabaran belum sampai. Sebab itu Allah Taala uji. Setiap daripada kita akan diuji, akan dicabar. Setakat mana iman kau? Terang-terang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa darjat. Baik. Cuba tengok. Tengok. Antara ilmu dengan duit, mana yang berharga? Mana yang bernilai, tuan? Ilmu. Alhamdulillah, kata Tuan Haji. Okey, kata Tuan Haji, ilmu. Saya penceramah, dijemput berceramah di sebuah negeri luar pada Malaysia, di Afrika. Okey. Kemudian penganjur bagi tahu, ustaz, ceramah ustaz dibatalkan, ditangguhkan, dibatalkan. Saya tanya kenapa pula? Sebab kota ceramah ustaz dah habis. Ustaz hanya boleh berceramah 3 kali setahun di negeri ni. Sekarang ustaz dah ceramah 5 kali, so tak boleh dah. Sebab kota dah habis. Okey ya? Betul tak? Cuba saya dah bagi duit, saya dah sedekah 3 kali. Boleh tak saya sedekah lagi? Pasal apa pula? Kota dah cukup. Sekarang mana lebih berharga? Ilmu ke duit? Yang jawab. Tak ke duit lebih berharga pada ilmu? Siapa kata ilmu lebih berharga pada duit? Kalau nak bayar zakat, nak bayar sedekah, ada kota tak? Tak ada toliah pun boleh bagi sedekah. Lah cuba ada toliah, boleh tak ceramah? Tak boleh, toliah tak ada. Cuba bagi duit, ada toliah duit? Tak ada. Duit tak apa. Mana lebih berharga, duit ke toliah? Jawab apa bang ni? Pak Haji pun tak kena jawab dah. Duit ke toliah? Duit ke toliah? Hari ni orang yang ada ilmu, ceramah dia berapa sen? Bagi 1,000 pun penunggang agama. Tapi kalau artis sekali menyanyi satu lagu 5,000. Mana berharga? Ilmu ke? Sebab tu saya malas ini penceramah. Tak kaya-kaya. Jadi artis kaya raya. Jadi artis bercerai pun glamour. Jadi ustaz penunggang agama.
Tetapi adakah kita heran dengan benda itu? Tak. Sebab Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah sebut kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Baik, Allah kata yarfa'illah, Allah mengangkat darjat orang beriman dan berilmu. Yang siapa yang angkat? Allah. Manusia akan angkat? Tak, sebab tu tak heran betul tu jawapan Tuan Haji, ilmu yang berharga. Walaupun manusia semuanya memilih harta kemewahan dunia, Allah kata aku tetap memilih orang yang beriman dan berilmu, diangkat beberapa darjat di sisi Allah. Sebab tu kalau kita nak cari manusia, nak cari glamour manusia, nak cari kemewahan manusia, tak main masjid kita, tak ceramah kita, tak kuliah kita, tak buka sekolah kita. Tetapi sekarang ini kita nak mencari keredaan Allah. Walaupun tuan-tuan, kita kadang-kadang sedih. Saya berceramah ni tuan-tuan, 34 tahun dah di Malaysia. Setiawan ni tuan-tuan, tuan-tuan abang lah. Lumut Setiawan, Manjung, Sri Manjung, Allah. Duk pi merata ni. Taman Samudra, Taman Samudri, semuanya ada. Taman Kenadera, semua saya happy. Bukan kata Samudra je, Kenadera pun saya happy. Hari ni nak ceramah susah lah. Susah. Baik jadi penyanyi. Adakah kita nak sedih? Tak. Tapi yang kita sedih ialah yang menyekat agama, yang duk suruh ni ialah orang mengaku sebagai orang beragama. Orang tak ada pegang jawatan, dia orang main ceramah lebar pun ni. Dah lebih kota ni, tak boleh. Yang ada agama. Sepatutnya kamu menolong agama. Menolong agama. Sebab tu bila kita sebut tentang mencintai Nabi SAW, kita boleh bercakap bahawa kita mencintai Rasulullah. Boleh cakap, tapi belum diuji, jangan cakap. Sebab itu setiap daripada kita akan diuji. Life is the most difficult exam. Kehidupan ini merupakan sebuah peperiksaan yang sangat susah. Dia peperiksaan SPM, senang. Satu, semua soalan dia sama. Semua sama soalan SPM satu Malaysia ni sama. Tapi ujian kehidupan kita sama tak? Tak sama. Ada di sini yang diuji dengan sakit, ada diuji dengan sihat, ada diuji dengan banyak duit, ada diuji dengan papa kedana, ada diuji dengan bercerai, ada diuji dengan nikah ramai. Macam-macam ujian. Ada yang diuji dengan anak pandai, ada yang diuji dengan anak bodoh, ada yang diuji dengan anak baik, ada yang diuji dengan anak deraka. Ada diuji dengan ilmu, ada yang diuji dengan pangkat. Tak sama. Tetapi kalau kita berjaya menghadapi ujian itu, insya-Allah kita akan jadi orang yang terbaik di sisi Allah. Jadi macam mana kita nak melepasi ujian itu? Sandarannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang apa masalah awak? Masalah saya, ustaz. Isteri saya ni tak mau dengar cakap saya, ustaz. Isteri saya ni duk minta gelang, duk minta peti ais, duk minta cowai. Saya kata jerah ayam sudah. Alah, yang duk beli misi-misi cowai tu pasal apa? Dia kata senang, ustaz. Dia ada cowai, ada yang sejuk, ada yang hangat, senang baju ayam. Saya bukan kata cor, Ustaz. Why pun tak boleh nak beli, Ustaz. Nak sewa lagi tak ada duit. Pernah tak Rasul diuji macam itu? Pernah tak Nabi diuji macam itu? Ada. Rasulullah pernah diuji. Isteri dia datang, ya Rasulullah, isteri sahabat tu barang mah dia, rumah dia, yang kami ni lagu mana ya Rasulullah?
Kami tak ada apa pun, padahal kami ni isteri Rasulullah. Nabi dengar hak lagu tu, ada ketika dia Nabi dengar lagu tu, tuan-tuan kalau dengar lagu tu agak-agak buh apa? John Cena. Buh John Cena kat isteri dia tu, smackdown tu kan, ada taker tu pada tu. Nabi tak buat macam tu. Apa Nabi buat? Nabi duduk masjid. Sehari, 2 hari tak balik, isteri tu panjang tengkok. Awak, laki aku tak balik ni, awak Nabi tak balik ni, marah kat aku, bah. Nabi kalau dia terasa, dia main masjid, dia semayang, dia duduk di masjid menghadap Allah Ta'ala. Kita pula kalau terasa pergi mana? Tom Yam. Pasal apa ada minah Tom Yam? Kita kalau terasa pergi mana? Pergi Pulau Pinang, tengok jambatan, tinggal motor terjun bodoh. Orang lain kali main di masjid. Masjid ni tempat ketenangan. Rasulullah ajar bila ada masalah main masjid. Kita hari ni bila ada masalah pergi mana? Dia kata, ustaz nak main masjid apa? Masjid kunci. Masjid katuk. Tiba-tiba kita kata kami ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah apa? Masjid katuk. Kalau tak katuk ustaz, dengan mimbar dia mangkat ustaz. Hari tu tongkat hilang lah. Nampak tak tuan-tuan? Kita dah kata kita ikut Nabi, kami sayang Nabi. Nabi kalau ada masalah masjid. Nabi kalau meeting di masjid. Nabi kalau dengan budak-budak di masjid. Nabi kalau nak jumpa dia tak ada di rumah, pergi masjid. Kita kalau tak ada di rumah, dia Tom Yam lah. Tiba-tiba kita kata kita ikut Nabi. Ikut Nabi apa? Masjid pun katuk. Hak di luar tuan-tuan macam-macam. Duduk di rumah tak tenang, duduk tempat kerja tak tenang, tidur tak boleh, isteri lah, mak, anak lah, apalah. Ada masalah aku ni, dosa banyak ya Allah, dosa banyak ya Allah, aku nak taubat ya Allah, nak taubat ya Allah. Jalan tengah-tengah malam dia pergi mana? Pergi masjid lah. Sebab tu sekarang anxiety banyak, stres banyak, depression banyak. Tu yang ramai bunuh diri, yang ramai terjun bangunan, terjun jabatan. Dia pun tak tahu nak buat apa. Kalau lah ikut Nabi, settle masalah main masjid. Sebab tu masjid kena menjadi tempat untuk menyelesaikan masyarakat punya masalah. Ni bila dia pergi masjid, nak semayang dalam masjid, masjid kunci pedai ayam sebab tu. Dia kata, aku gelap gelita masjid. Panjat pintu pagar masjid, pintu gate, peronda lalu. Ada kat dalam menceroboh masjid. Mai tok siap pula duduk dalam masjid. Cuy, dia kata dengan helmet pada dah entah. Ada yang duduk dalam masjid, duduk menyanda, ya Allah, pukul 2 pagi tertidur, 5 pagi tok siap sampai. Kuih dengan kaki. Hei, masjid bukan tempat tidur. Akhirnya masjid bukan tempat penyelesaian masalah. Tengok tadi ada budak kecil duduk berlari. Berapa ramai duduk kelim. Sepak budak ni sekali lagi. Sepak budak ni sekali lagi. Ada nak Nabi pergi sepak budak berlari dalam masjid? Tak ada. Kami mengajukan sambutan Maulidur Rasul. Sambutan apa? Nabi tak pernah terajang budak. Nabi tak pernah sepak budak. Saya pergi masjid mana Mayang daripada dari Melaka main sembahyang, nak pergi ceramah, hujan, bawa payung parking depan saya Pak Haji, saya bawa payung berlari masuk masjid. Dari pintu belakang tu saya tengok dah satu sah 5-6 orang budak-budak duduk lawan siku. Ang siku, aku siku dalam sah. Budak orang tua pun siku. Budak lagi singgun lah. Saya pergi masuk masjid macam biasa. Saya pergi belah sah orang tua. Pak Haji depan saya tu pergi kat budak tu. Wih dah, dia tarik telinga budak tu, pam, dia pergi sekali. Aduh. Dah lah hari hujan, budak-budak boleh datang. Dah lah 5 orang saja, hujan pula, tak seronok pula tu duduk dalam masjid. Budak kan ada game. Hampir pun penyepak pula. Tinggal 2 orang. Agak-agak sembahyang isyak, tunggu dah budak tu? Dah. Saat lagi, tunggu lagi dah besok? Tak mari dah.
Dia sanggup mari dalam hujan nak sembahyang. Dia siku tu budak 8 tahun. Yang habis sepak dia tu pasal apa? Sallallahu alaihi. Dia boleh kuat selawat. Tapi dia boleh kuat tanpa budak. Budak tu hang tunggu lagi 10 tahun dia cari balik mana dia orang tua. Dia rasa ni dia sepak aku kan ni. Ni kalau aku sepak dia balik jangan. Jom, tuan-tuan, di sini ada masalah apa? Masalah keluarga. Rasulullah juga pernah menghadapinya. Tuan-tuan menghadapi masalah apa? Masalah keuangan. Nabi juga ada masalah keuangan. Tuan-tuan menghadapi masalah apa? Tak makan. Nabi Muhammad juga tak makan. Tuan-tuan menghadapi masalah apa? Sakit. Nabi juga sakit. Tetapi apa solusinya? Kita tinggalkan Rasulullah. Kita hidup dalam masyarakat berbilang bangsa. Apa Nabi hidup dengan orang Arab saja kah? Nabi juga duduk dengan orang Parsi. Nabi juga duduk dengan orang Yahudi. Nabi juga duduk dengan orang kulit hitam. Nabi juga duduk dengan orang Rom. Tapi bagaimana Nabi handlekan mereka supaya mereka hormat pada Nabi, mereka patuh pada ajaran Islam, mereka undang-undang yang Nabi buat, piagam Madinah mereka hormat, Nabi buat. Kita kata hari ini, kita ni sayang pada Nabi. Tapi berapa banyak benda yang kita ikut bila kita bercakap dengan masyarakat yang berbilang bangsa. Lah kita yang ikut mereka. Itu macam mana? Itu Nabi ni untuk apa? Tuan-tuan, Nabi ni untuk apa kalau kita tak boleh nak ikut dia? Tuan-tuan, saya bila dengar ceramah maulud, orang duk cerita Nabi Muhammad kalau dia minum air, dia kongsi gelas dengan isteri dia. Kalau isteri dia bekas bibi dalam sini, Nabi Muhammad pun akan minum daripada bekas bibi yang sama. Oh, bagus. Bagus tak? Bagus. Tapi takkan itu saja kedatangan Nabi. Ekonomi tak ada apa? Dalam ekonomi apa yang kita ikut Rasulullah? Rasulullah mengalahkan, conquer daripada ekonomi Yahudi. Nabi pakat dengan sahabat dia boleh beli telaga Yahudi. Sumber air orang Islam, orang Yahudi pegang. Buatnya mereka boh racun, mati semua. Tak nak kena selamatkan. Macam mana nak selamatkan orang Islam? Beli telaga mereka. Macam mana nak beli telaga Yahudi? Rasulullah panggil sahabat. Macam mana nak buat? Lama-lama tuan-tuan, perusahaan perniagaan air di Madinah orang Islam pegang. Pasar habis dapat dekat Yahudi. Bisnes dia orang pegang habis. Macam mana tuan-tuan kalau mereka conquer harga barang? Rasulullah kata kita kena kuasai ekonomi. Inilah dia Rasulullah. Sekarang ni tuan-tuan, ekonomi orang Islam kadang-kadang orang Islam yang nak bagi jatuh. Kami sambut Rasulullah. Sambut apa? Patut hang sokong ekonomi Islam. Ni hang perebah lagi. Dah lah perebah, hang pijak dia pula. Tak bagi dah. Sebab tu tuan-tuan, kalau betul nak sambut maulid, ikut betul-betul. Jangan hanya buat parakan pakai baju Melayu samping semua, betul-betul habis. Tak ada benda kita boleh banggakan daripada Rasulullah. Bukan kata nak ikut ekonomi dia, nak ikut minyak wangi dia pun tak ikut. Mai masjid cuba tengok ketiak. Cuba tuan-tuan bau. Nabi Muhammad bila campur lagu ni, wangi peluh dia, wangi benda kasturi tu. Kita pula bila angkat takbir Allah, orang sebelah tu, oi. Pergilah nampak tak? Tu boleh masuk kesihatan kita lagi. Nabi Muhammad bila mandi, turun daripada muka ni, dia turun ke dada, dia turun ke perut, turun terus ayak tu turun terus ke bawah. Kita pula turun ke dada, turun ke perut, jadi ayak terjun. Kami mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah apa? Rasulullah tu badannya cantik, orangnya segak, orangnya sehat. Yang kita pula kan nak bangkit ni pegang tiang Allah apa? Sebab tu kalau betul kita nak jadikan Rasulullah adalah kesayangan kita, kita ambil semua sekali. Semua. Masjid apa Rasulullah buat, ekonomi apa Rasulullah buat, politik apa Rasulullah buat, kesihatan apa Rasulullah buat.
Saya waktu diuji dengan macam-macam sakit, amalan saya masa itu ialah habbatus sauda. Datang orang cakap, ustaz, habbatus sauda ni bukan ubat. Saya kata hadis Nabi tu ubat tu daripada habbatus sauda. Dia kata, ustaz, bukan semua penyakit, certain ni ustaz. Pulang nak kan? Pulang. Nak kata apa tak? Saya kata, kalau sakit minumlah madu lebah. Madu lebah tu Allah kata ubat. Dia madu ni ustaz, dia ada satu bahan dalam apa nama madu tu. Dia buat main saintifik pula entah lah. Payah cakap dengan orang pandai ni payah. Kak Som, kalau Kak Som nak mudah beranak, makan kurma Kak Som. Dia elok dalam Quran sebut Siti Maryam bila nak beranak dia makan kurma. Dia kurma ni Kak Som tak suka sangat. Dia macam aku suka hang nak Kak Som. Mai hak agama ni semua jadi payah. Mai hak orang lain tak ada apa-apa. Orang suruh tak ada. Selok tak ada. Ada kita tanya tak binatang apa yang masuk ni? Waktu hang cocok itu, binatang apa masuk ni? Ada tanya? Tak nak tanya. Tapi hak Nabi bila cakap makanlah habbatus sauda, dia memanglah Nabi kata ubat, tapi memanglah madu tu ubat, tapi dia ada satu bahan dalam dia genetin ekstratemol apa semua pulau tak. Bila kita kata air zam-zam tu ubat, mengikut penyakit. Ya, tapi kita kena tengok juga sebab dia mineral. Dia kandungan mineral tu mungkin kita tak tahu ya bahan-bahan dia. Zam-zam pun bertikai apa tuan-tuan? Lala jadi apa? Alah kazam. Baik. Mai hak agama ni semua jadi tak elok. Saya kata filah sembahyang malam. Rasulullah Allah Taala kata apa? Qumil laila illa qalila. Allah kata apa daripada Rasulullah? Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tu ayat-ayat Quran tentang sembahyang malam. Hei Muhammad, qum, bangun. Fa'anzir, pergi bagi ingatan. Baju kamu kena bersihkan. Bagi bercakap pada situ kamu. Bangun, qumil lail, bangun. Maknanya sembahyang malam ni hebat. Mai satu orang pula kata sembahyang malam ni menjejaskan prestasi bekerja pada besok pagi. Tu nak kata apa? Bila kita pakai jubah macam ni, ni pakaian Arab, dia bukan Melayu. Mai pakai seluar pendek, yang ni bagus. Yang ni baru kena. Apa ni tuan? Dia bila kita pakai serban banyak sangat, dia jadi bengak kepala. Pakai topi sudu tak apa. Mai hak agama ni tuan-tuan semua jadi tak elok. Bayangkan tuan-tuan. Orang perempuan pakai niqab tak elok. Padahal perempuan pakai niqab lah bagi tutup mata, nampak kat laki dia je muka ni. Muka dia ni hanya untuk suami dia, badan dia tu. Mai orang luar tutup, nampak mata. Kan bagus? Bagus itu tutup nampak mata, orang luar tak tengok. Buka-buka misai patut tutup. Misai penuh, tarik misai. Hari ni kalau pakai niqab, pakai burdah jadi apa? Ni mana ni? Ni nampak gaya ni macam yang teliti ni. Yang teliti yang mana faham tak faham dah. Yang tak pakai tudung pula bagus kah? Sebab tu Nabi sebut di akhir zaman, Nabi kata bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan dagang, Islam bermula dalam keadaan asing, dekat-dekat nak kiamat dia akan kembali asing balik. Siapa-siapa yang terasing pada masa itu, merekalah orang yang terbaik. Mudah-mudahan bila kita ikut cara Rasulullah, style Rasulullah, sistem Rasulullah, walaupun orang benci pada kita, walaupun kita ni dagang di sisi manusia, kata Nabi, kitalah orang terbaik di sisi Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Datuk untuk mukadimah permulaan kita pada malam ini. Baiklah tuan-tuan dirahmati Allah, kita nak berpindah kepada soalan yang kedua. Di dalam surah Ibrahim
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah." Ila akhir al-ayah, sadaqallahu al-azim. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, pesan kepada umatnya agar kita ini sentiasa bawa pada umat supaya ingat kepada wa dhakkirhum biayyamillah, iaitu hari-hari Allah, di mana Allah telah selamatkan Bani Israel daripada segala kezaliman daripada Fir'aun, segala nikmat diberikan kepada Bani Israel dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingatkan kepada mereka wa dhakkirhum biayyamillah. Ini salah satu dalil, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kita nak dengar kupasan daripada yang Bahagi Datuk. Sebenarnya penting kita buat majlis ilmu seperti ini untuk kita sentiasa mengingatkan kepada umat, terutamanya umat Nabi SAW. Banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, mukjizat-mukjizat Nabi, kemuliaan-kemuliaan yang dibawa oleh Nabi SAW kepada umat ini yang perlu kita sentiasa ingatkan. Jadi kita nak dengar kupasan daripada yang Bahagi Datuk. Apakah wazat ayyamillah yang dimaksudkan pada umat kita pula, sebagai umat Nabi SAW. Silakan Bahagi Datuk. Baik, makasih pada Ustaz Ahmad. Ayat yang Ustaz Ahmad bacakan tadi ialah daripada surah Ibrahim, ayat yang kelima, berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah supaya bercakap, menyampaikan beberapa perkara. Baik, di antaranya ialah kata Allah, wa zakkirhum bi ayyamillah, dan berikanlah peringatan dan sebutkanlah kepada mereka akan hari-hari Allah. Adakah Allah ni ada hari? Ni masalah ni tentang hari Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh semata-mata memahami Al-Quran berdasarkan kepada zahir ayat. Sebab itulah datangnya kepada kita ulama-ulama tafsir yang membicarakan. Sebab ada orang hari ni cakap, kita tu Quran dah kata dah. Memang Quran kata, tapi kenalah tanya, refer, belajar cerita dia apa. Kita ni jangan kata cakap Arab, cakap Perak pun tak erti. Cakap Perak pun tak erti, pada duduk di Perak. Oi, lembut kan, oi. Saya duduk tengok tadi, isteri saya tunjuk, bang, jomlah kita pergi makan restoran ni abang, rumah kampung dikelilingi sawah padi, ada itik kat depan dia abang, seronok sangat. Saya pun tengok review tu. Maulah komen, datanglah makan di sini. Mana basikilnya? Basikil? Masa bila orang Perak sebut basikil? Ya Allah, nampak benar menipu je tak ni. Orang Perak pun tak reti, tiba-tiba nak cakap Quran. Parah ni tentang sikap. Tu orang Perak, dia tak sebut basikil. Basikil tak ni. Bukan semuanya ka, dia semuanya ke dak tuan. Oi. Kalau basikal jadi basikal tuan. Mana basikal? Basikal lain. Mana basikal? Ya Allah. Walaupun dia bola, tetap bola. Jarang sebut boleh. Mana boleh? Boleh. Kau gila ke apa? Benda tu semua. Bila nak pergi haji? Tuan haji. Tuan, bila nak pergi haji? Tak tahu dah Ustaz. Sekarang haji payah Ustaz. Dia ada kota. Atau kalau orang Perak cakap, susah Ustaz haji sekarang. Dia ada. Dia tetaplah kota. Jangan disebut pada sekarang Ustaz nak pergi haji pun dia ada kota. Kamu. Tiba-tiba nak baca Al-Quran, nak refer pada Quran, tak nak pada mazhab, tak nak pada ulama. Parah lah tuan-tuan. Adalah ayat mutasyabihat, adalah ayat muhkamat. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, "Hei Musa, bagi tahu kepada umat engkau tentang hari-hari Allah." Maka Ibnu Katsir dalam tafsir dia mengatakan bahawa hari-hari Allah ialah hari-hari yang Allah berikan nikmat kepada engkau. Ustaz, kalau nak tengok pada nikmat, setiap hari kita dapat nikmat. Ya, setiap hari dapat nikmat, tapi cuba ingat balik. Ustaz Ahmad, ayat tentang Fir'aun lemah dalam laut, Ustaz Ahmad. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Baik, dalam ayat tadi Allah kata ditenggelamkan Fir'aun dan tentera dia.
Dan kamu boleh tengok waktu dia tenggelam tu. Di belahnya laut, Firaun bawa tentera dia. Tuan-tuan buka dalam kitab, Firaun kata apa? Waktu dia mula-mula nak seberang laut, Nabi Musa pukul laut. Faqul nadrib bi'asakal bahr. Dipukulnya laut, terbelah laut. Nabi Musa bawa umat dia lalu. Kemudian Firaun ngejar di belakang. Firaun tahan tentera dia. Wahai, kamu nampak laut di depan kita ni sudah terbelah? Yo, kamu tahu kenapa terbelah? Tak tahu. Sebab aku nak lalu. Tengok Firaun tak? Bila dia lalu tuan-tuan, wa aghraqna, kami tenggelamkan dia, kami lemaskan dia. Orang-orang Nabi Musa nampak laut bercantum daripada sebelah sana. Itu kan nikmat. Adakah tiap-tiap hari kau nampak benda itu? Tak ada. Nasi kau boleh makan tiap-tiap hari, tapi laut terbelah, ayyamillah. Mereka ini mendapat makanan daripada langit. Nama dia apa? Ma'idatam minas sama. Ya. Manna wassalwa. Manna dan salwa. Mana ada dapat manna salwa tiap-tiap hari? Dia boleh ngutik manna salwa tu. Hebat. Allah kata pada Nabi Musa, ingatkan pada dema. Itu kisah Nabi Musa. Maka kita ni pun dapat nikmat tiap-tiap hari. Tetapi ada satu nikmat yang kita ni kena sebut selalu. Nikmat apa? Nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat diutuskan kepada kita seorang nabi pesuruh Allah yang benar. Allah kata dalam surah An-Nisa ayat 170, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi mir rabbikum. Manusia, telah datang kepada kamu seorang rasul yang membawa kebenaran daripada Tuhan kamu. Seronok tuan-tuan kita jadi umat Nabi Muhammad. Ni nikmat. Tuan-tuan nak rasa apa lebih nikmat daripada jadi umat Nabi Muhammad? Tom yum, chicken chop, berat, haknya. Seronok Ustaz pihaknya. Murah Ustaz. Satu kepala berapa ringgit Ustaz. Makan lapis Ustaz. Ada balik sikit perut. Nikmat apanya? Ustaz Mo lah bercuti di Pangkor. Saya pun bercuti di Pangkor. Dari Ipoh naik kereta, cuti di Pangkor, naik di Marina. Balik dari Marina, balik ke Ipoh. Agak-agak sampai Ipoh letih. Letih. Pasal apa? Traffic light banyak. Pergi balik tu 70 traffic light. Kejap berhenti, kejap jalan, kejap berhenti, kejap jalan. Kau tak boleh buat roundabout ke? Saya tu ceramah di mana ke pukul 1:30 menung lampu merah. Lampu lampu kan. Jangan ada polis tunggu. Taknya hijau-hijau. Pukul 1:30 pagi mana ada orang. Saya pun keluar pada kereta tengok siapa yang merah hijau sekarang ni. Saya keluar tengok. Rosak apa dia tak? Aduh. Kena tukar dah tu. Tuan-tuan tu. Kalau nak tarik pelancong pergi Pulau Pangkor Lumut, berpuluh kali dah saya cakap. Ubahlah traffic light tu. Buatlah rembak besar-besar gajah tak apa. Supaya orang tak ada berhenti. Kita kata kita nak bercuti dalam Malaysia ni, dalam negara ni. Letih. Tuan-tuan dapat nikmat rumah. Ya Allah Ustaz, rumah saya 3 tingkat, ada lift. Wow. Ada lift tu ada? Tak ada dah Ustaz, dah buang. Kenapa? Mak saya terkabit pintu Ustaz. Celaka dia lift. Astagfirullahalazim. Kita sekarang di rumah besar-besar tuan-tuan. Lalah ada rumah bilik bawah sekali. Bawah sekali. Tak naik atas dah Tuan Haji. Mana mau dah. Tak lalu naik tangga dah. Ini kita tempat awak. Kata bujang ini. Isteri pun dah tak ada.
Tu siapa tu tinggal atas? Tahu anak balik ada, dia tak ada anak hantu. Di mana nikmatnya? Nikmat yang betul-betul ni tuan-tuan Rasulullah kita. Maka bila kita dapat nikmat yang sonok sangat ini, di antaranya Allah Taala sebut apa Ustaz Ahmad? Qul bifadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Alhamdulillah. Saya ni tak hafal Quran, Ustaz Ahmad ni hafal. Jadi saya ayat-ayat Quran saya tala dia lah. Saya sebut je, dia jawab. Dah dia kata dia hafal Quran. Dia ni juara 2 pertandingan hafazan Quran peringkat Asia Tenggara, lawan Indo, Singapura, Brunei, Malaysia tuan. Dia dapat juara 2. Tu saya balon dia. Saya kata mana saya ceramah di Perak kamu kena ikut. Sebab apa? Saya nak tanya ayat Quran senang, saya tak hafal, dia hafal. Jadi tuan-tuan kalau rasa-rasa nak ganti dia, marilah tuan-tuan di sini. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hai Muhammad, sebut, katakan dengan kelebihan yang Allah bagi pada kamu, katakan dengan rahmat yang Allah turunkan kepada kamu, hendaklah kamu bergembira. Bergembiralah kamu, bersukalah kamu, berbanggalah kamu dengan rahmat dan keberkatan kelebihan yang Allah bagi pada kamu. Apa kelebihannya? Kelebihannya Quran. Suka dengan Quran, sonok dengan Quran. Saya bila sampai sembahyang maghrib tuan-tuan tadi, Allah tengok Tok Imam tuan-tuan baca ayat sonok. Sonok tuan-tuan. Bukan ayat lazim tak seronok, ayat lazim pun seronok. Ayat Quran juga, qul huwallahu inna ataina pun saya suka. Tapi kalau panjang sikit kan. Macam tadi Mat. Tok Imam kita baca tadi. Ayat apa tadi? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Yes, seronok. Alhamdulillah. Tapi janganlah tinggi sangat. Kadang-kadang bila lupa, makmum tak boleh nak ingat. Sudah. Makmum tak boleh tolong. Ini parah ni tuan-tuan. Parah. Qala ma mana'aka allat. Qala ma mana' Qala ma mana'. Makmum kata apa tuan? Nak tolong aku pun tak apa. Ya tu ibadah qal sampai bunyi. Ini parah ni tuan. Lalah budak yang berlari di belakang dia jawab, rukuk aje dah. Allahu akbar. Subhanallah. Kita bergembira dengan Al-Quran ni Allah. Apa dia? Enjoy. Enjoy dengan Quran tu bukan menyanyi dengan Quran. Hari ni dah ada orang buat lagu dengan Quran. Udah gila kan oi. Lagu rock buatnya. Udah sewel kan. Pokok sekarang ni. Bergembira dengan Quran, kita baca dia. Kita hafal dia. Kita baca tu dengan bacaan yang sedap. Waratilil Quran tartila. Kita baca pula dengan berlagu pula Mat. Allah Mat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu lagu apa tu? Jiharkah. Lagi? Bayati Mak, bayati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nahwan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Hijaz? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu namanya enjoy dengan Quran. Sonok. Saya boleh kata apa? Lagu apa boleh? Lagu belasah lah. Tuan-tuan ni. Jom tuan-tuan, bukannya susah. Lagu rock kita boleh hafal, lagu Mak Saleh boleh hafal, Ustaz boleh kita buat karaoke. Takkan Quran tak boleh? Bergembiralah awak dengan Quran, tadabbur. Bergembiralah awak dengan Al-Quran, menghafaznya. Bergembiralah awak dengan Quran, mengambil pengajarannya, mengambil hukumnya. Jangan tak dipedulinya Quran, jangan.
Yang kedua kata Allah, hendaklah kamu bergembira dengan rahmatnya. Apa dia rahmat? Allah Ta'ala hantar pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmat pada sekalian alam. Sebab tu hari ni kita tak pernah berhenti sambut Maulid. Udah nak masuk bulan Rejab, bulan Jamadil awal lah tuan-tuan, dah masuk Jamadil akhir dah. Nak puasa lagi 3-4 bulan ni, duk sambut lagi Maulud. Pasal apa? Pasal Allah suruh. Allah Ta'ala kata, apapun nikmat yang kamu dapat, hendaklah kamu sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Allah suruh sebut. Jadi kalau ada orang cakap Nabi tak pernah sambut Maulud, buat apa kau orang sambut? Tak masalahnya Nabi tak pernah sambut Maulud. Masalahnya Maulud ni Maulud siapa? Siapa yang beranak? Maulud tu budak yang dilahirkan. Maulid tu kelahiran. Hang duk petikai Maulud. Hang Maulud dengan Maulid pun hang tak erti nak beza. Tak, saya bukan tak nak ikut mazhab Ustaz. Zaman Nabi mana ada mazhab? Bukan mazhab, mazhab. Nak sebut mazhab pun tergeliat lidah. Tiba-tiba tolak mazhab ni orang dah ni. Tak. Pasal apa yang mari mazhab sampai 3-4? Bang, bukan 4 bang. Mazhab banyak bang. Tapi yang banyak orang amal 4 bang. Hak lain-lain tu banyak tak ada dah. Pupus dah. Kenapa? Adakah mazhab ni mereka buat sendiri? Tak. Mereka ambil daripada Nabi. Mereka ambil daripada Nabi. Mereka kalau ambil daripada Nabi, pasal apa jadi 4? Pasal mereka ambil daripada ni, daripada satu. Nabi Muhammad membawa satu rombongan pergi menjaga di perbatasan. Nabi bawa lebih kurang 30 orang. Satu hari Nabi jatuh daripada kuda dia. Nabi sakit. Bila Nabi jadi imam semayang, Nabi duduk. Sahabat Nabi kata duduk. Nabi sakit pingin, sakit usuk. Nabi semayang duduk, sahabat pun semayang duduk. Bila Nabi duduk di Madinah, waktu Nabi nak wafat, Nabi semayang duduk. Sahabat pula Nabi kata, hampa bangun, aku seorang saja duduk. Yang hak semua duduk dengan Nabi duduk, Hambali pakai. Yang imam sakit duduk, makmum kena berdiri, Syafi'i pakai. Jadi dua-dua ambil pada Nabi tak? Itu apa masalah lah. Saya malam ni pakai baju bunga-bunga. Malam kemarin saya pakai jubah. Mana situ nak pakai? Dua-dua boleh pakai. Terpulanglah daripada kita. Kepahaman kita mana? Rasulullah dia bawa tu bukan satu je. Hak ni untuk kemudahan kita. Yang salahnya kita. Oh, aku tak mau pakai mazhab. Aku nak ikut Nabi. Hang pun tak ikut hidup zaman Nabi. Hang bukannya jumpa dengan sahabat Nabi yang nak ambil tu. Hang tu pun belajar pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi tadi turun pada tabi'in. Tabi'in turun pada tabi'in. Serupalah dengan Maulid. Hang Maulud dengan Maulid pun tak tahu. Maulud dulu, sekarang Maulid. Oh, sudah. Dulu musabaqah, sekarang ujian tilawah. Oh, sudah. Dikira dululah, lainlah macam tu. Maulud, budak yang dilahirkan. Budak yang dilahirkan nama dia apa? Maulud. Maulid, kelahiran. Kelahiran itu dipanggil maulid. Budak yang dilahir, maulud. Yang kita sambut sekarang ialah kelahiran. Maulidur Rasul. Tarikh memperingati kelahiran Rasul. Wajib ke? Tak wajib. Sunat ke? Terpulang. Hukumnya harus. Apakah hukum menyambut Maulidur Rasul? Hukumnya harus. Apa makna harus? Boleh buat. Boleh tak bertukar jadi benda lain Ustaz? Boleh. Dari harus, dia boleh bertukar jadi hukum lain. Jadi apa Ustaz? Kalaulah di dalam majlis maulid tadi ada perbicaraan ilmu, perbicaraan mengaji, perbicaraan tentang Rasulullah, belajar tentang Rasulullah, pergi masjid. Kenapa? Malam ni ada baca kitab Syama'il Rasulullah, menceritakan tentang Nabi. Hang Nabi pun hang tak tahu nama apa. Pergi mengaji. Jadi wajib pergi mengaji. Kita hanya tahu nama Nabi Muhammad, Ahmad, Mahyi, Toha, Yasin. Padahal Nabi Muhammad ada dekat 200 nama. Ada kita hafal.
Ahmad apa Ahmad? Cuba tengok. Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahhar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Qusam Jami' Muqtaf Muqafi Rasul Malahim Rasul Rohah Kamil Iklil Muddasir. Baik, separuh ya. Sampai 200 tu habis pukul 9 ni. Sebab tu kita buat majlis maulid supaya kita kenal Rasulullah kita, cinta Rasulullah kita. Kalau tak buat, mana nak tahu Nabi ada nama macam tu? Ada satu nama Nabi, nama dia Muqaffi. Muqaffi. Kita jarang pun dengar orang nama. Nama apa? Muhammad Muqaffi. Kenapa kita tak bubuh nama Muqaffi? Takut orang panggil kopi. Allah, dan sedangkan dia nama Rasulullah Muqaffi. Orang yang sangat terkenal, Muqaffi. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang dia dapat pahala daripada harus bila kita mari ke majlis Maulidur Rasul, dapat pahala pula sunat. Apa pula Ustaz? Ada diedarkan jamuan makan. Wa it'amut ta'am. Nabi suruh bagi makan. Ada makan malam ni? Ada? Alhamdulillah. Dapat pahala? Dapat. Mana dekat-dekat dapat. Kalau tak ada, di luar belanja. Oh, nak menikah. Buat keluar duit sendiri. Besar tu pahala bagi makan orang. It'amut ta'am. Berapa ratus tu haji? Bungkus. Berapa ratus bungkus? Ulang talam. Masya Allah. Alhamdulillah. Setengah masjid dia bagi 300 bungkus. Yang datang sembahyang 500 orang. Dia duk kira 300, 500, 200 tak dapat. Ni kena sembahyang lagi betul-betul pintu. Habis bayar isyak terpa lu. Lambat habis. Hak sah tambah pun tak tenang. Allah silap duduk depan. Amai lah. Yang paling tenang tu imam. Takkan mereka tak simpan. Allah. Kawan sini lah, di Afrika ni. Yang kita main di sini kita selawat. Yang kita main di sini kita bersilaturahim. Yang kita main di sini duduk salam daripada tadi sampai sekarang tak habis. Tak mana bida'ahnya. Benda tu disuruh buat. Cuma dalam satu majlis, nama dia Maulidur Rasul. Boleh tak Ustaz jadi haram? Boleh. Jadi berdosa pula dah. Majlis apa ni? Laki-laki duduk atas riba perempuan, perempuan atas riba laki. Ya anak-anak. Sudah ni nana, bukan ya nana ni. Ni parah ni. Bertukar. Sebab ada orang buat macam tu. Ada tak bercampur laki perempuan pakai duduk joget. Ni majlis apa ni? Bukan negara kita, tempat lain. Jangan sampai negara kita sudah entah. Yang tu tak betul. Kita hak tak betul, kita kata tak betul. Hak betul, kita kena kata betul. Jadi tuan-tuan, bila kita memahami bahawa Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya bergembira dengan Rasulullah kita, suka dengan Rasulullah kita, sebab kita ni dapat nikmat sebab menjadi umat Nabi SAW. Okey Ustaz. Ustaz kata bergembira dengan Nabi, kasih dengan Nabi, sebab kita jadi umat Nabi. Ustaz cuba tengok, yang banyak mati tsunami orang Islam, yang miskin banyak orang Islam, yang melarat banyak orang Islam, yang kena bom, kena halau, kena bunuh banyak, masjid kena runtuh, bangunan kena runtuh, hospital kena tembak orang Islam, yang kena jajah pun orang Islam, yang dia kena kelentong tak habis-habis pun orang Islam. Tak mana yang kata nikmat jadi orang Islam ni Ustaz? Tak mana Ustaz? Tengok hak miskin, Islam. Tengok hak isap dadah, orang Islam. Hak mati beratus ribu bagi tsunami, orang Islam. Yang gempa bumi, orang Islam. Yang kena duk tembak habis, mati habis, orang Islam. Tak mana nikmatnya Ustaz? Tak apa. Yang tu kita buat tajuk lain. Ni hari ni tajuk Maulud Nabi. Kita cerita bab lain. Cerita bab tu ya. Betulkah umat Islam ni susah?
adakah Allah menyiksa umat Islam? Yang tu kena buat tajuk lain. Bila Ustaz? Tunggu mereka jemput. Takkan saya nak main pegang mikrofon sendiri. Tunggu AJK jemput lain lah. Ini kali pertama Datuk? Ini kali pertama. Subhanallah. Padahal saya dah ceramah 34 tahun. Baru boleh sampai sini. Saya di Sabah tiap-tiap bulan. Sebulan sekali saya ceramah di Sabah. Antara Sabah dengan Seri Manjung mana jauh? Seri Manjung 34 tahun baru sampai. Tak kena faham? Tak faham sudah. Jadi bila Ustaz nak sambung tajuk tadi? 34 tahun lagi? Baiklah. Wallahu'alam. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah. Tadi ada yang tanya Datuk dalam Facebook kita ni, apa maksud muqaffi ni? Yang dimaksudkan dengan muqaffi ni adalah iaitu nabi yang suka mengikut jejak langkah kebaikan nabi-nabi terdahulu. Jadi dalam Al-Quran banyak cerita-cerita para anbiya alaihi salatu wasallam, ada 25 para anbiya alaihi salatu wasallam. Jadi nabi ikut sebiji-sebiji akhlak-akhlak ataupun kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Baik.